Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita teruskan dengan kuliah kita pada topik yang seterusnya, iaitu topik yang kelima. Okey, tajuk topik yang kelima adalah pengumpulan data, pengukuran, pengemaskinan data dan juga instrumentasi. Okey, so kita pergi kepada pengumpulan data. So, pengumpulan data ni adalah satu proses mengumpul dan mengukur maklumat berdasarkan pemboleh ubah yang kita dah sasarkan dalam kajian kita dan juga membolehkan kita menjawab soalan relevan berkait dengan kajian kita. Okey. Pengumpulan data ni dia melibatkan proses di mana dan bagaimana data tu hendak dikumpul dan juga cara membuat pemerhatian terhadap sesuatu yang sedang berlangsung dan juga mereka mengumpul, memilih, mengasing data dan memahami bila ia akan digunakan. So, proses pengumpulan data ni bertindih-tindih dan pekaji selalu kena sentiasa merujuk kepada persoalan dalam objektif kajian semasa awak kajian, semasa proses mengumpul data dalam penyelidikan awak tu. Okey. So, terdapat beberapa kaedah utama dalam pengumpulan data. So, yang pertama, pemerhatian. Okey, pemerhatian ni proses meneliti, melihat berdasarkan objektif yang dibina, situasi ataupun kejadian secara kritikal. Sesuai digunakan untuk mengamati tingkah laku responden berdasarkan objektif ataupun boleh ubah berdasarkan objektif kajian awak tu. Okey, kat sini saya berbagi contoh. Kalau kita nak buat kajian bagi memerhati tingkah laku ataupun tingkah laku penduduk orang asli. Okey, contoh kita duduk kat kampung dia. Contoh kita macam stay dalam 2-3 hari. So, kita tengok tingkah laku dia, buat pemerhatian. So, kita tengok daripada pagi sampai malam dia orang buat apa. So, daripada apa aktiviti dia orang. So, kita proses kat tu kita panggil kita buat proses memerhatikan kat situ. So, kita tengoklah contoh objektif kita nak tengok apa aktiviti dia orang berdasarkan umur-umur dia orang. Contoh untuk orang asli yang daripada umur 10 sampai 20 dia orang buat apa. So, 20 sampai 30 untuk umur 21 sampai 30 tahun ni dia orang buat aktiviti apa. So, daripada kat situ kita buat proses pemerhatian berdasarkan objektif dan pemboleh ubah kita tadi tu. So, ni adalah proses kaedah pengumpulan data berdasarkan pemerhatian. So, kita tengok kepada kaedah temu bual pula. So, kaedah temu bual ni adalah satu kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka antara penyelidik dengan responden kita. Okey, biasanya dilakukan secara individu ataupun kumpulan kecil. Dia tak ada kumpulan besar sebabnya bila temu bual, bila kumpulan besar, ada kemungkinan maklumat kita tak akan dapat secara jelas sebab ramai sangat kan. So, kebiasaan kita buat secara individu dan kumpulan kecil je, macam dalam paling ramai 10 orang. Kalau 20 orang tu macam ramai sangat sebab mungkin tak faham ke macam tu. Okey, macam mana contoh kaedah temu bual ni? Contoh awak nak kaji kajian sejarah, nak buat kajian sejarah yang lepas. So, kajian sejarah tu bila nak buat, jumpalah seseorang ataupun jumpa memang individu awak. Sorry. Okay. So, awak buat temu bual tadi tu. Awak jumpa dengan individu tersebut. So, awak buat temu bual dengan dia. So, kat situ awak boleh tanya apa benda yang awak nak tanya, awak boleh sediakan soalan berdasarkan objektif dan pemboleh ubah awak tadi. Awak nak tahu apa. So, kat situ sepanjang perbualan awak tu, interaksi antara responden awak tadi tu, individu tu, kita panggil sebagai kaedah temu bual. Okey, tu adalah salah satu kaedah juga yang kita boleh guna semasa nak mengumpul data ni. Okey, yang seterusnya adalah data dokumen. Okey, data dokumen ni biasanya kebiasaan memang diguna sebabnya dia boleh memberi maklumat yang berguna yang boleh jadi bukti sebagai perkara yang awak nak buat kajian tu. Contoh, awak nak tahu fakta bagi mana-mana awak punya tajuk tu kan. So, awak boleh cari dokumen-dokumen macam contoh dia buku, jurnal, gambar foto, surat khabar dan banyak lagi.
So kat situ daripada buku ni kita dapat fakta yang betul. So nanti kalau orang tanya, so contoh orang tanya, kau dapat mana teori ni, kau dapat mana ayat ni, kau dapat mana petikan ni, so awak tunjuk bukti daripada mana awak dapat. So aku dapat daripada dokumen ni, so aku dapat daripada jurnal A ni, dia bagi tahu macam mana. So kita boleh tunjuk kat bukti kita kat situ daripada kalau kita guna kaedah pengumpulan dengan menggunakan data dokumen ni. Okay, yang seterusnya soal selidik. So soal selidik ni sangat-sangatlah famous yang biasa digunakan oleh penyelidik lah. Contoh soal selidik ni biasanya dalam borang tu ada satu set soalan ataupun item dalam bentuk tulisan. So maksudnya soalan lah. Biasanya soal selidik ni memang kita bentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian awak. So memang kebiasaan digunakan soal selidik ni. So faham je kot. Okay, yang seterusnya adalah kaedah ujian. So kaedah ujian ni biasa kita guna untuk mengutip data bagi menilai dan mengesan kefahaman pelajar terhadap sesuatu pelajaran yang telah dipelajari. Ujian boleh dijalankan secara lisan atau bertulis. Okay, sebagai contoh saya mengajar ni kan, macam mana saya nak tengok kefahaman awak terhadap kelas saya yang saya ajar ni. So terhadap kelas online yang saya ajar ni, saya sediakan kuis. So daripada kuis tu saya boleh buat saya boleh test macam mana awak punya kefahaman terhadap pelajaran yang saya dah ajar. So daripada situ tengok awak buat kuis, lepas tu daripada kuis tu awak boleh jawab berapa soalan betul, berapa salah. So kat situ kita boleh buat kajian di mana tahap kefahaman pelajar dalam kelas. So salah satu kaedah untuk pengumpulan data juga ujian ni. Okey, lepas tu senario. Senario proses pengumpulan data berdasarkan proses pemerhatian situasi yang dilakukan oleh pengkaji. So senario contohnya kalau yang pergi dekat tempat orang asli tadi kan. So perbuatan dia orang tu kita boleh panggil, kita kaji perbuatan dia orang, tingkah laku dia orang tu, apa yang dia orang buat dalam situasi tu kita panggil sebagai senario. So nanti awak boleh masukkan senario tu dalam awak punya laporan kajian. Okey, lepas tu catatan jurnal. Catatan jurnal ni macam diary lah. Ni adalah rekod yang kita simpan untuk mencatat dan merekod tindakan, amalan dan refleksi terhadap tindakan dan amalan. So kebiasaannya catatan jurnal ni adalah macam diary ataupun contoh satu lawatan, awak pergi lawatan ke mana, awak ada buat catatan jurnal kan. So tu adalah satu contoh dia lah. Okey, so kita teruskan dengan cabaran semasa proses pengumpulan data. Tak logik tak ada cabaran masa awak buat proses pengumpulan data sebab banyak kan awak nak kumpul data. Kebiasaannya cabaran yang biasa dihadapi oleh pengkaji ni adalah pengkaji perlu sentiasa menyusun, mengasing dan menyimpan data. Sebabnya awak akan sentiasa dapat data yang baru. Lepas tu data kemungkinan boleh jadi berterabur. Memang benda ni daripada awal kajian sampai habis kajian awak, memang awak akan sentiasa susun, asing, simpan data. Benda ni sangat-sangat berulang kali. So ni adalah satu cabaran lah. Okey. Yang kedua, proses pengumpulan data ni mungkin mengambil masa yang panjang. Ialah contohnya kalau sebagai kajian yang awak nak kaji tingkah laku penduduk kampung orang asli tadi tu kan, ada kemungkinan juga bila awak nak buat kajian tu, awak nak duduk dalam masa sebulan ke kat kampung diorang, bila nak buat pemerhatian awak tu, pengumpulan data awak tu boleh ambil waktu yang panjang. Diorang buat 6 bulan. So dia bergantung kepada pengkaji sebenarnya nak kaji apa, objektif kajian awak tu apa. So sebab tu benda ni objektif kajian dan awak punya objektif kajian yang pun boleh ubah sangat penting dalam awak punya kajian. Okey, yang ketiga, pengkaji perlu mempunyai rekod yang lengkap dan arif mengenai lapangan di mana data dikumpul. Maksudnya awak punya tempat yang nak kumpul data tu, awak kena ada rekod yang lengkap. Okey, seterusnya pengkaji mungkin suka untuk mendapatkan kerjasama daripada informal terlibat kepada perkara yang mengungkap proses pengumpulan data. So ada kemungkinan awak tak ada, contoh awak ada buat temu bual dengan mana-mana informan ataupun responden kan, ataupun bila awak nak buat temu bual ada yang tiba-tiba macam ada problem. So sorry lah saya tak nak buat temu bual macam tu.
ataupun cakap awak tak boleh buat kajian kat sini, awak tak boleh duduk kat sini. So banyak kemungkinan, banyak cabaran yang awak akan dapat kebiasaannya semasa buat proses pengumpulan data ni. Ataupun awak tak cukup contoh perkara yang menggunakan proses pengumpulan data, contoh dia awak tak cukup masa, ataupun janji nak interview hari esok, lepas tu tak jadi, lepas tu awak dah tak ada masa nak interview lagi. So sebab itulah proses pengumpulan data awak kena buat secara elok lah, maksudnya awak kena buat plan. Okey, lepas tu yang kelima, biasa data yang dikumpul ada kemungkinan sangat berguna dan ada juga tak berguna. Maksudnya tak fokus sangat kepada objektif kajian awak tu. So kat sini kita macam rugilah kita buat kajian kalau tak dapat benda yang tak fokus kepada tak dapat hasil yang fokus kepada awak punya objektif kajian. Sangat rugilah bila awak dah bazirkan masa yang banyak untuk kumpul data tu. Okey, so kita akan teruskan dengan kerja lapangan. Okey, definisi kerja lapangan iaitu proses mengumpul data mentah secara saintifik dan dilakukan secara in situ berbanding dengan kajian makmal, yang mana proses pengumpulan data dilakukan secara terkawal dalam makmal. Okey, kerja lapangan ni beza dengan kajian makmal. So, kajian makmal ni you masuk lab, macam awak masuk lab untuk contoh kalau macam bahan kimia. So dia just duduk dalam lab je, campur bahan kimia ni buat yang ni kan. So kalau kerja lapangan ni awak kena pergi sendiri dekat tapak awak tu, tapak kajian awak. Contoh macam yang bagi contoh awal tadi untuk perkampungan awal asli tu kan. So awak pergi dekat kampung dia tu sendiri. So tu kita panggil kerja lapangan. Secara kita pergi dekat tempat tu sendiri. Ataupun kita nak satu lagi contoh kajian bila nak buat kajian soal selidik. So nak bagi borang kan, borang soal selidik tu untuk orang ramai. So awak kena pergi dekat mana-mana tempat, contoh dekat mall ke, dekat taman ke. So awak nak bagi kajian tu kat orang. So kita pergi kat tempat kan. So kat situ tu kita panggil, proses ni kita panggil sebagai kerja lapangan. Okay, lepas tu melibatkan hubungan secara langsung face to face dengan bahan atau objek yang dikaji dalam keadaan semula jadi. Okay, maksud betul lah bila kita pergi jumpa orang tu sendiri, kita cari orang tu sendiri. Lepas tu kita buat temu bual, pemerhatian. So benda ni adalah satu proses kerja lapangan lah. Kebiasaannya yang melibatkan temu bual dan pemerhatian ni memang kita akan panggil sebagai kerja lapangan. Biasanya yang kita kaji tu adalah yang temu bual dan pemerhatian ni biasa kita buat terhadap manusia, bahasa, budaya rakyat dan struktur sosial yang juga kita betul lah, yang kita masuk ke dalam kategori kerja lapangan. Biasa temu bual dan pemerhatian lah biasanya. Okey, terdapat beberapa etika semasa awak buat kerja lapangan. So yang pertama, tiada pemohongan data saintifik, plagiat ataupun penipuan. Contohnya contoh untuk plagiat ni, contoh borang kat soal kaji selidik awak tu, awak ambil yang orang lain punya tanpa minta kebenaran. So yang ni awak just tiru dia punya. So yang ni kita panggil sebagai plagiat lah, meniru lah tu. So ni maksudnya tiada pemohongan data saintifik. Okey, sebagai satu lagi contoh, bila awak buat kajian, tu awak bagi tahu kan data awak dapat macam mana semua pengiraan semua. Kat situ awak buat penipuan juga. Maksudnya awak ubah awak punya data dalam awak punya kajian tu. So kat sini salah lah maksudnya. Okey, lepas tu hak cipta intellectual property right. Okey, hak cipta kena sentiasa dipatuhi. Maksudnya contohlah awak ada buat kajian soal selidik tadi kan. Soalan tu ataupun data-data yang ambil semasa buat kajian tu, awak kena minta dulu kebenaran dengan orang. Contoh awak guna yang orang punya, bukan buat sendiri. Awak kena minta dengan orang, minta izin, boleh tak kalau saya nak guna yang ni. Lepas tu ataupun awak kreditkan nama hak milik data awak tadi tu, hak milik benda yang awak guna tadi tu. Contoh kalau soal selidik awak guna orang, awak kena letak hak cipta siapa, kredit tu siapa. Okey. Lepas tu perlu hormati individu, komuniti dan budaya masyarakat setempat.
Maksudnya contoh awak nak pergi kat mana tempat macam tadi, kita nak buat kajian dalam perkampungan orang asli lah, contohnya kita ambil awak kena dapatkan dulu kebenaran, permit, dan kena patuhi segala syarat yang ditetapkan semasa awak ada dalam kawasan tu. Contoh awak nak buat kajian borang soal selidik tadi kan, awak pergi dekat taman atau pergi mall, so awak kena minta dulu izin. Ataupun nak buat kat sekolah kan, awak minta dulu izin sekolah, boleh tak kami nak buat kajian soal selidik untuk student macam ni. So minta dulu kebenaran dan permit supaya nanti tak ada masalah lain bila awak buat kajian. Contohlah kajian awak ni melibatkan manusia, contoh sosial, budaya, bahasa dan lain-lain. Individu ataupun komuniti tersebut perlu diberitahu apa dan bagaimana maklumat yang awak perolehi itu akan diguna dan disebar. Contoh awak dah kumpul data dengan diorang kan, so beritahu, so data cik ni kita akan kumpul, akan buat satu kajian untuk ni, so nanti kita akan mungkin akan buat satu paper daripada sini untuk ni. Aku kena terangkan apa yang awak nak buat dengan data tu kepada diorang supaya diorang tahu dan tak terpinga-pinga. Nanti tiba maklumat diorang disebar, so diorang tak tahu. Sebab itulah awak perlu bagi tahu lah diorang apa yang nak buat dengan data yang kutip tu. Yang kelima adalah pemberi maklumat dan nama yang ada dalam penceritaan tu mesti dilindungi kalau mereka tak mahu dikenali. Tiada paksaan dalam memperolehi data. Contoh diorang share cerita dengan awak. Contoh awak buat temu bual, lepas tu diorang share cerita, so kat situ ada maklumat yang awak nak. So kat sini sebelum tu dia beritahu nanti kalau nak buat laporan kajian tu jangan letak nama saya sebab saya malu, dia cakap contoh lah macam tu. Maksudnya awak jangan letak nama dia orang. Kalau awak letak juga maksudnya melanggar etika kerja lapangan, awak boleh letak contoh bagi tahu macam ni. Tu awak maksudnya awak dah kiranya dia orang tak mahu dikenalikan. So sama ada awak letak alfabet ke, contoh bagi tahu ni. Kalau dia orang nak beritahu nama tak apa, awak nak guna Ali menerangkan macam ni, Ali menceritakan proses ni, tak apa nak guna nama dia orang. Kalau dia orang bagi, kalau dia orang tak bagi, awak kena awak tak boleh letak. Sama ada nak letak seorang responder bagi tahu macam ni. Tu adalah satu etika lah. Lepas tu tiada paksaan dalam memperolehi data. Contoh nak interview orang, awak duk paksa je orang tu, boleh tak saya nak interview, tolonglah interview, boleh dah jawab, tolong. Orang tak nak, tapi awak nak paksa juga, buatlah sekarang, tolonglah interview, kejap je pun. Yang tu dikira paksaan. Kalau paksaan maksudnya awak dah melanggar etika kerja lapangan awak. Lepas tu mengumpul sampel genetik melibatkan manusia dan penggunaan kanak-kanak perlukan kebenaran khas. So benda ni saya rasa biasanya kalau sampel genetik ni biasa melibatkan kajian saintifik, so memang kena perlukan kebenaran khas lah. Lepas tu tiada atau meminimumkan kerosakan atau gangguan terhadap alam sekitar dan juga jaga kebersihan. So masa pergi dekat kerja lapangan ni, pergi melawat kawasan orang kan, so tolonglah jaga kebersihan ataupun jangan rosakkan sebarang benda-benda yang ada kat situ. So kita teruskan dengan pengukuran. Apa tu? So kita teruskan dengan definisi pengukuran. Pengukuran ni adalah satu proses memperoleh nilai satu kuantiti seperti panjang atau jisim relatif kepada suatu unit ukuran seperti 1 meter atau 1 kilo, dan istilah ni boleh dirujuk kepada keputusan atau hasil yang didapati selepas membuat proses berkenaan. Biasanya dia memberi proses pengukuran ni beri nilai atau simbol terhadap ciri-ciri sesuatu objek, dan nilai ni kita panggil sebagai data. So data ni adalah hasil pengukuran terhadap pemboleh ubah tadi. Contohnya awak nak kaji ketinggian pelajar dalam kelas, ketinggian pelajar kawan-kawan awak. So awak akan ada satu nilai atau simbol. Maksudnya contoh kalau ketinggian sentimeter kan, so kat situ kita boleh guna sentimeter sebagai kita punya simbol, kita punya sebagai satu nilai bagi pengukuran data nilai bagi data yang kita ukur tadi tu. Biasanya kita boleh buat dalam penyidikan ni, boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk, sama ada tingkah laku subjek, kita buat analisis berdasarkan data yang dikumpul, contoh melalui soal selidik ataupun buat temu bual dan buat ujian khas ke. Biasanya melibatkan pengukuran lah benda ni semua. Lepas awak buat
pengumpulan data tadi tu. Okey, biasanya pengukuran dalam penyelidikan ni merupakan satu cara untuk menghubungkan konsep abstrak dan petunjuk empirikal. Pengukuran ni membolehkan konsep abstrak dianalisis dan dihuraikan dengan tepat menerusi petunjuk-petunjuk spesifik. So, berdata tadi tu boleh analisis, ukur dan analisiskan dia dan kita boleh huraikan secara tepat. So, biasanya setiap konsep abstrak dinyatakan dengan menggunakan satu petunjuk spesifik yang dapat diukur. Contoh, pengkaji membentuk konsep spesifik dari satu konsep umum. Okey, contoh-contoh variable yang biasa kita guna semasa kita ukur konsep abstrak ini adalah umur, jantina, bangsa, kepuasan kerja, pencapaian akademik, kecerdasan dan keciciran. Ini antara contoh-contoh variable lah. Okey, so pengukuran ni dia ada skala. Skala pengukuran ni ada beberapa jenis. Sebenarnya syarat paling asas untuk sesuatu variable ni merupakan pemboleh ubah ni boleh diwakili oleh angka-angka atau kategori yang berbeza. Variable yang kita rujuk ni boleh ganti dengan angka yang mewakili nilai-nilai berbeza. Contohnya kita guna skala. So daripada ni kita akan guna skala pengukuran. So, skala pengukuran sebenarnya ada 4 jenis. Yang pertama nominal, ordinal, selang dan nisbah. So, kita tengok pada nominal dulu. So, untuk yang nominal ni, dia menggunakan angka untuk mewakili kategori-kategori variable. Okay, sebagai contoh, jantina, bangsa, agama, warna, parti politik, program pengajian dan lain-lain. Biasanya bukan data kontinem. Maksud data kontinem data yang menyusun atau menurun. Dia data menyusun yang dalam bentuk menaik ataupun menurun. So, data skala nominal ni bukan data kontinem dan tak mempunyai magnitude dan tak mempunyai makna pengiraan matematik. Dia tak boleh tambah, tak boleh tolak, tak boleh darab, tak boleh bahagi. Contohnya macam jantina, bangsa, agama ni, jantina lelaki perempuan, dia tak boleh buat apa kan. So, contoh jantina jantina lelaki perempuan. So, lelaki awak buat 1, perempuan buat 2. So, ni adalah perbezaan ni adalah cara untuk mewakili kategori lah. So, bangsa Islam, Buddha dan juga Kristian. Contoh sebagai contoh je. Bukan bangsa, agama. Okay, agama Islam, Islam, Buddha dan Kristian dan lain-lain. So, 1 Islam, 2 Buddha, yang ketiga Kristian, yang keempat lain-lain. So, kat sini dia ada kategori, dia ada nombor yang mewakili kategori-kategori tersebut. Macam bangsa Melayu, Cina, India, lain-lain. 1 Melayu, 2 India, 3 Cina, 4 lain-lain. Okey, warna, contoh warna kuning, biru, hijau. Kuning 1, 2, biru 2, hijau 3, macam tu. Seterusnya skala ordinal. Skala ordinal ni dia melibatkan data kontinem yang disusun secara atur, bermula daripada angka kecil hingga angka besar, di mana angka kecil mewakili nilai yang kecil dan angka yang besar tu mewakili nilai yang besar. Okey, lepas tu jarak antara ni adalah antara angka dengan angka lain adalah tak sama. Contoh ni kalau tengok sebagai contoh dalam satu buaran soal selidik, contoh dia tanya tahap kepuasan pelanggan semasa menggunakan servis layan diri di stesen minyak adalah 1 sangat baik, 2 baik, 3 cukup baik, 4 tidak baik, 5 sangat tidak baik. So benda ni sebenarnya awak boleh tengok dalam mana-mana buaran soal selidik yang bentuk macam ni. Contoh dia suruh awak tandakan tahap kepuasan bagi lecturer ni mengajar awak. So awak ada 1, 2, 3, 4, 5. So 1 ni sangat baik, 2 baik, dia ada level dia. So dia susun kat sini 1, 2, 3, 4. So kat situ awak boleh pilih. Okey, ni adalah skala ordinal. Ni adalah bentuk skala ordinal. So untuk skala nisbah pula, dia melibatkan data kontinu. Maksudnya dia data yang menyusun lah, dan disusun secara teratur daripada angka kecil hingga angka yang besar, di mana macam sama juga angka kecil mewakili nilai yang kecil, angka yang besar mewakili nilai yang lebih besar. Lepas tu skala ni kita panggil bernisbah sebab jarak antara satu angka dengan angka yang seterusnya adalah sama.
lepas tu mempunyai nilai sifar yang sebenar. Maksudnya tak ada nilai lebih kecil pada kosong. So contoh dalam satu ujian mat, sebagai contoh dalam satu ujian mat, skor yang diperolehi daripada pelajar dalam satu kelas tu bermula pada 0 sampai 100. So contoh ada student dapat 0, ada student dapat 2, ada student dapat 30, ada student dapat 50, ada student dapat 60, macam tu. So angka 0 ni adalah nilai sifar yang sebenar sebab dia menunjukkan pelajar dia jawab salah ke semua soalan dalam ujian tersebut. So kat sini adalah salah satu contoh skala nisbah. Markah ni adalah satu contoh skala nisbah lah. Kita tengok pada skala selang. So skala selang ni melibatkan data kontinen, disusun secara teratur juga, sama juga daripada kecil sampai besar. Dan untuk skala selang ni dia tak ada nilai sifar. Maksudnya nilai sifar yang kat sini tadi tak ada nilai lebih kecil daripada 0 kan. Kalau untuk skala selang ni dia ada nilai yang lebih pada 0, nilai lebih kecil daripada nilai 0. Contoh boleh bagi kat sini adalah suhu. So suhu kan dia ada negatif kan, maksudnya rendah lagi daripada 0 darjah Celsius. So sebab tu kita panggil sebagai suhu ni sebagai skala selang. Sebenarnya boleh cari banyak lagi jenis-jenis apa contoh-contoh bagi skala-skala ni untuk boleh share sendiri yang tu. Okay, so kita akan teruskan dengan pada video yang seterusnya.